Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'da, fa inna asraqal hadith kitabullah wa akhiral hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, Setiausaha Bendahara para JK yang dimuliakan, yang dirahmati imam yang memimpin salat, yang mendoakan kebaikan kita dunia, mendoakan kebaikan kita di akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan, dan juga Siap yang persiapkan masjid menyambut kita semua. Sesungguhnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana Allah telah menganugerahkan kepada kita masa emas dalam hidup kita. Masa itu ialah masa yang dapat kita hadir ke masjid. Itu masa emas dalam hidup kita. Masa itulah yang Allah bersumpah, demi masa manusia ini rugi kecuali ia beriman dan beramal soleh. Sesiapa yang tak beriman soleh itu semuanya rugi, kerana dia akan dimasukkan ke neraka kerana mempersiakan masa. Itulah masa. Jadi masa, siapa yang tidak rugi dengan masa ialah orang beriman dan beramal soleh. Siapa pula orang yang beramal soleh? Antaranya ialah orang yang datang ke masjid. Orang beramal soleh itu memenuhi masa. Kerana antaranya ialah ia datang masjid kerana manusia yang nombor satu, manusia yang tertinggi amalannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ialah Sayyidul Mursalin, penghulu Nabi, Sayyidul Anam, penghulu manusia, dan dia penghulu kita di surga nanti. Orang ini, Nabi ini hariannya ialah ulang alik ke masjid. Dia manusia yang tertinggi, tertinggi soleh. Dan dia itu, dan Nabi ini ulang alik ke masjid setiap hari. Jadi orang yang dapat hadir ke masjid seperti hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu antaranya salah satunya orang yang tidak mempersiakan masa. Dan kita kena ingat, kita hidup di dunia ini ada jadual Allah. Kalau seharian ada 5 kali, dan kalau cukup setahun ada sebulan, iaitu bulan Ramadan. Itu jadual Allah yang kita penuhi. Dan setiap kehadiran itu dicatat. Kadang itu dicatat kalau tak hadir pun dicatat. Hadir dicatat, bila masuk Ramadan pun dicatat satu persatu. Itulah masa. Ada masa Allah kita aturlah sendiri. Aturlah sendiri yang lain. Kita pun aturlah kita dengan batasan halal dan haram. Terbatas pada halal dan haram. Itulah dikatakan masa-masa yang diredai Allah SWT. Datanglah ke surau, datanglah ke masjid ini sebagaimana Nabi ini hadir ke masjid. Bersyukur juga dapat bertemu dengan Tuan. Tajuk pada petang pagi ini, tajuknya 2. Satu tajuk yang pendek sangat, tajuk amat pendek. Yang kedua itu panjang sangat, tak mungkin habis pada sekali. Sekali mungkin sampai 2-3 kali tajuk yang kedua. Tajuk yang pertama ialah alam barzakh. Kita selalu sebut apa itu alam barzakh, alam barzakh. Alam barzakh ini alam ambang. Di permulaan alam barzakh ialah apabila kita melihat malikil maut. Bermulalah, itulah kita di ambang alam barzakh. Itulah alam barzakh. Apabila kita dah lihat malikil maut datang kepada kita, insya-Allah datang kepada kita, allazina tatawaffahumul malaikati thayyibin yaquluna salamun alaikum.
datang kepada orang yang baik kepada Allah, beriman salam kepada Allah, dia datang dengan baik dan memberi salam, dan dia menyampaikan khabar gembira kepada kita, dan nyawa itu baru dicabutlah. Nyawa itu dicabut dengan perlahan seperti air menitis daripada kendi. Itulah permulaan. Itu adalah di ambang alam barzah. Tapi bukan alam barzah itu bukan di situ. Itulah di ambang, di pintu alam barzah. Alam barzah ini ialah dalam bahasa Arab, barzah itu berarti sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Contohnya, waja'alna bainahuma barzakha wa hijra, waja'alna bainahuma barzakha wa hijral mahjura. Dan dijadikan di antara keduanya dinding dan batas-batas yang menghalangi. Di akhirat nanti ada batas di antara syurga dan neraka. Itu dikatakan al-araf, wallahu alam. Dari barzah. Barzah ini ialah pada bahasanya ialah sesuatu yang memisahkan antara dua. Itu makna barzah. Antara member ni dan juga tempat ini ada batas di tengah tu, iaitu tempat imam. Itu barzah. Sesuatu yang memisahkan di antara kedudukan dua. Seperti ayat Quran itu, antara syurga dan neraka ada di tengah-tengah itu batas. Itulah barzah. Jadi dengan kata lain, barzah ini, barzah yang pada bahasa, barzah ini disebut bermula dari waktu kematian. Apabila nyawa itu dah dicabut oleh malaikat maut, bermulalah alam barzah. Ketika melihat malaikat maut itu diambang, di pintu masuk. Apabila nyawa itu dicabut, apabila nyawa itu dah keluar daripada jasad, bermulalah alam barzah. Kemudian sampailah dibangkit kembali. Maknanya dituk sangkakala kali kedua. Apabila nyawa keluar daripada jasad, kemudian kita dikuburkan, dimakamkan, dikuburkan, dan kita akan bangkit apabila dituk sangkakala kali kedua. Itulah bermula dan berakhir alam barzah. Apabila bangkit daripada kubur, itu dikira hari kebangkitan, sampailah kita masuk surga. Jadi apabila kita wafat ni, ada dua alam. Satu alam barzah, satu alam kebangkitan. Alam barzah itu lama. Berapa lama kita dalam alam barzah? Lamanya ialah bilakah akan kiamat di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk antara aku dan kiamat seperti ini. Ini Nabi, ini kiamat. Jadi antara ni berapa nak letak? Ulama kita ada letak 50,000 tahun. Antara Nabi, kiamat ni, ulama kita ada letak 50,000 tahun. Salah ke? Tak salah, perkara itu boleh letak. Kita kata tak, kita kata 10,000 aja. 10,000 tahun. Salah tak? Tak salah. Sebab perkara itu rahsia. Ulama kita adalah ilmu dia. Kita ni pakai suka aja, suka rasa 10,000 tahun aja tu. Tak salah. Kerana mengingatkan keadaan. Bermaknanya, kalau dah 50,000 tahun, lamalah kita di alam barzah. Selama 50,000 tahun dah. Kalau 10,000 tahun, 10,000 tahunlah kita alam barzah. Bermakna itulah alam barzah. Sebab apabila kita dibangkit dari kubur, dia bermulalah hari kiamat, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu berapa lama? Hari kebangkitan itu dah mula cepat. Dah mula cepat untuk ke syurga masing-masing. Apabila terima kitab sebelah kanan, dan kita pun lintas di sirat seperti kilat, dan masuklah, insya-Allah masuklah kita ke syurga kita, syurga yang dijanjikan kepada kita, insya-Allah. Jadi alam barzah ni, itulah alam barzah. Bermula nyawa keluar daripada jasad, sampailah kita dibangkit kembali. Tamatlah alam barzah. Berapa lama? Ialah apabila antara Nabi ke kiamat itu berapa lama? Jadi 20,000 tahun. 20,000 tahun lah. Kalau benar 20,000 tahun, katakan 1,000 tahun, Nabi dah berdalam 1,400 tahun. Tapi ulama kata 50,000 tahun. Mana dia kira? Wallahu a'lam. Dia letak 50,000 tahun. Nabi baru 1,400 tahun. Ada lagi 48,000 tahun. Jadi kalaulah kita ni wafat dalam lebih kurang 70 tahun lagi,
masih lagi ada berapa? Mata jejah pun masih lagi ada lebih kurang 45,000 tahun. 45 tahun. Lama kita di alam barzah. Alam barzah ini yang pentingnya, alam barzah ini kita bahagia. Dan jalan-jalan bahagia itu Nabi tunjuk satu persatu. Jangan buat ini, janganlah buat ini. Buat yang ni, buat yang ini. Kamu bahagia alam barzah dan dibangkit pun mulia. Nabi sebut ini jangan, ini boleh. Ini jangan, ini boleh. Ini tak boleh. Jangan sama-sama sekali, tak boleh dengan tegas. Ini boleh. Itu semua kerana kita akan menuju ke alam barzah. Itu semua kerana Nabi ajar boleh, Nabi ajar tak boleh, kerana Nabi nak selamatkan kita di alam barzah. Kita orang Islam. Apabila kita mati, kita masuk alam barzah. Apabila kita masuk alam barzah, kita mulakan kehidupan. Itu Islam. Orang kafir apabila mati, mana ada lagi alam barzah? Mati sudahlah. Lebih-lebih lagi etis, orang komunis yang tak ada Tuhan, mengaku tak ada Tuhan. Semuanya dunia ini benda semata-mata. La ilaha illa mata. Dunia ini tidak ada Tuhan kecualinya mata benda semata-mata. Itu etis. Orang Rusia. Sekarang orang Rusia lah atau komunis. Makna itulah pada fikiran mereka. Kerana benda yang tak dapat dilihat, dikira bukan mata benda. Mata bendanya ialah mata benda yang boleh dipegang, boleh dirasa dan boleh dilihat. Walaupun mereka maju teknologi itu sampai ke bulan, itu Allah nak bagi. Kalau nak bagi, kerana mereka rajin usaha. Jadi orang Islam pula apabila mati, bermulalah kehidupan di alam barzah. Kita mulakan kehidupan. Apabila dikatakan memulakan kehidupan, kita hidup. Apabila kita hidup, kita perlukan bekalan. Seperti kita di dunia ini. Kita di dunia ini, kita hidup, kita nak bekalan. Bekalan beras, air yang bersih, minum, makan, bekalan hidup. Tapi jangan lupa, mati pun nak bekalan juga. Mati itu nak bekalan. Dan apabila nyawa itu dicabut, kita masuk alam barzah. Kita masuk alam barzah itu, kita juga perlu bekalan. Kerana kita hidup. Kita mulakan kehidupan. Kita perlukan bekalan. Itulah yang Nabi sebut, Nabi ingatkan. Apabila kamu masuk kubur nanti, dihantar harta, dihantar keluarga dan dihantar amalan soleh. Dua itu pulang. Harta, keluarga pulang. Tinggal bersama kamu ialah amalan soleh. Amalan soleh itulah bekalan kita. Amalan soleh itulah bekalan kita. Dia akan jelma seseorang yang cantik berbuah dengan kita di alam barzah. Itu yang bab lalu dah selalu disebut. Itulah bekal amalan soleh. Jadi amalan soleh itu yang paling utama sekali diterangkan. Kita semua akan lalui. Semua akan lalui alam ini. Tak kira sesiapa. Kita akan lalui di sini ini. Ada orang tak percaya. Tak percaya. Apabila melihat maut, apa dia kata? Inna tubnal an. Aku nak taubat dah sekarang. Apabila melihat melekil maut. Masa itu melekil maut ke boleh ke nak undur? Tak apalah, saya bagi masa 15 minit aja. Boleh ke melekil maut cakap macam tu? Kalau maut dia tak hirau. Ni file kita, tengok ini kita, tengok ni. Memang betul, tepat. Mana boleh tangguh lagi. Jadi ketika itu orang kafir ni lihat mereka maut, barulah nak beriman. Inna tubnal an. Orang Islam pula yang ada amanah soleh ini, mereka itu datang dengan baik, beri salam dan sampaikan khabar gembira. Nyawa itu dicabut perlahan-lahan sehinggalah nyawa itu keluar seperti air menitis daripada kendi. Itu yang Allah sebut sendiri dalam surah An-Nahli dan juga hadis-hadis Nabi yang lain. Jadi apabila masuklah alam barzah, perlukan bekalan. Tak ada bekalan, kalau tak ada bekalan, terseksa lah nak hidup macam mana. Seperti di dunia lah. Di dunia kenapa boleh hidup? Ada bekalan hidup. Di alam barzah ada tak bekalan hidup? Ada, maknanya dia tukar kehidupan dengan bahagia. Kalau tak ada, bolehkah nak tukar kehidupan? Kalau bekalan tak ada, bagaimana kamu nak hidup di dunia? Tak bekalan. Samalah sana.
Sebab itu adalah kehidupan, bukan satu berhenti daripada hidup. Inilah berbeza sekali dengan orang-orang kafir. Agama Islam, kitab kita dengan kitab dia itu tak sama, tak akan sama sampai bila-bila. Cara hidup kita, cara hidup dia tak akan sama sampai bila-bila. Cara hidup kita ada jadual Allah, dan jadual kita atur batas halal dan haram. Jadual dia pula tak ada jadual Allah, masa pula dia atur tanpa kira haram. Semuanya halal. Haram, halal, dia kata halal. Mana ada haram? Dunia ini kita hidup, kita akan rasa semuanya sekali. Apabila mati kita tak ada apa-apa lagi dah, kita tak rasa lagi dah. Kita pula hidup ini ada jadual Allah. Jangan jadual kita itu batas halal dan haram. Ada kita boleh buat, ada boleh kita tak boleh buat, berpandukan kepada Nabi. Itu semata-mata untuk kita hidup di alam barzakh. Bagaimana banyaknya salah masuk alam barzakh, banyaklah masalah. Bagaimana tak ada salah, tak ada salah masuk dalam barzakh, tak adalah masalah. Sebab kita hidup, masuk alam barzakh banyak salah, banyaknya salah, banyaklah masalah. Masuk dalam barzakh tidak ada salah, tak ada salah, tak ada salah langsung, tak ada. Jadi tak adalah masalah. Bergembira, ulang alik kita di antara kubur kita pergi ke tempat kita yang Allah sediakan. Kalau orang mati syahid, ada tempatnya. Kalau Nabi-Nabi Allah, ada tempatnya yang paling tinggi. Seperti mana kita doa kepada Nabi kita, Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kurniakanlah kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang tertinggi dan terpuji. Kita doakan Nabi kita. Kita doakan Nabi kita. Tempat Nabi wasilah itu adalah tempat Nabi. Tempat Nabi lah ulama kita kata di akhirat nanti tempat Nabi teratas itu namanya wasilah. Itulah Nabi di syurga nanti. Wallahu alam. Jadi kita ada tempat kita juga. Itulah alam barzakh. Jadi orang beriman yang beramal soleh, dia pun ada tempat dia ulang alik daripada kuburnya ke tempatnya, dan dia pun bebas. Dia bebas kerana dia hidup. Bagaimana orang kafir? Orang kafir apabila masuk alam barzakh, dia hanya dia sempadannya dikubur sahaja. Hari-hari disergah, hari-hari dipukul. Kalau Firaun ditunjukkan neraka pagi dan petang. Dan kita ditunjukkan syurga pagi dan petang. Itu alam barzakh. Diingatkan, jangan alam barzakh itu lebih besar. Alam barzakh itu lebih besar daripada dunia kita hidup ini. Bermakna bekala pun banyaklah kena dipersiapkan. Jadi untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, paling minimum. Ada sahabat tanya Nabi, boleh tak aku masuk syurga, aku buat yang wajib saja, dan yang sunat-sunat aku tak buat, aku tinggalkan terus, dan aku akan jaga halal dan haram. Yang halal aku akan tunaikan. Mana-mana yang haram aku jauh sama sekali. Maknanya simple aja hidup. Hidupnya simple saja. Itu saja hidupnya. Nabi kata boleh masuk syurga. Bermakna orang ni buat apa orang ni? Orang ini dia solat fardu saja dan dia puasa Ramadan. Sebab dia kata yang wajib saja dia buat. Yang sunat mana? Tak buat yang sunat. Solat sunat tak ada, tak buat. Solat sunat tak buat. Puasa sunat tak buat. Sebab dia kata dia buat yang wajib sahaja. Yang lain tu mungkin dia sibuk, tak sempat ke waktu. Yalah, manusia ketika rajin dan ada ketika malas. Tapi yang baik itu selalu committed lah, selalu iltizam. Nabi kata boleh masuk syurga apabila kita lihat apa yang dia buat, solat dan puasa saja. Haji tak buat sebab mungkin tak cukup keuangan. Zakat kalau cukup dia bayar, kalau tak cukup tak bayar. Sebab dia kata mana yang halal aku akan lakukan, mananya saja yang haram aku akan tak buat sama sekali. Boleh. Bermaknanya orang Islam ada juga terseksa di alam barzakh. Orang Islam di akhirat nanti
Ada juga masuk neraka bertempoh. Orang Islam ada juga masuk ke neraka tapi bertempoh lah 2 tahun, 3 tahun. Jadi yang masuk neraka, yang terseksa di alam barzah ialah orang yang tadi. Orang yang tidak ada langsung, tak ada langsung amalan soleh. Bermakna solat fardu pun tak dijaga, puasa Ramadan pun tak dititik berat. Ini yang orang Islam. Sebab itu yang paling minimus. Itu yang kata yang paling kata paling tak ada untuk ke syurga. Solat dan Ramadan seperti lelaki tadi. Itu aja yang ada. Sunat lain ada tak? Tak. Tapi kalau solat fardu dia solat dengan sepenuhnya, khusyuk dengan sepenuhnya. Apabila masuk Ramadan dia puasa dengan sepenuhnya seperti Nabi kata, siapa yang puasa Ramadan dia aku puasa menghayati sepenuhnya malam-malam apa bermakna itu. Jadi kalaulah orang Islam ada juga ke neraka bertempoh itu bermakna tak ada ni, tak ada pun solat pun dialah tak timbul, puasa Ramadan pun tak timbul. Bagaimana? Kalau itu pun tak ada, memanglah ke sana, bertempoh di sana. Begitulah juga dengan alam barzah, sama juga. Sebab alam barzah ni sama juga. Kalaulah tak ada yang tu, itu pun tak ada, mana lagi batas kita, mana lagi benteng kita. Kalau tak ada itu pun tak ada, tak adalah benteng kita. Benteng kita daripada muka nangkit malaikat azab tak ada. Maknanya mudahnya Islam. Seperti lelaki itu mudahnya, simpelnya hidup. Simpelnya Islam mudah. Tetapi mudah hidup tapi cabaran. Manusia suka minum arak. Islam kata itu haram. Itu cabaran. Tapi orang Islam yang baik tak hirau pun. Tak hirau pun kalau haram lah. Apa masalahnya? Kalau haram lah. Allah murka. Tak akan buat. Kerana apa? Kerana itu kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ini bawa laknat. Dan bagaimana nak masuk alam barzah nanti? Itulah alam barzah. Tajuknya itu aja tajuknya. Di sini tajuknya ialah diberi erti alam barzah dan dah diterangkan. Maknanya habislah dalam bab alam barzah. Yang lain tambahan itu peringatan sesama kita. Terutama diri saya yang bercakap ni bercakap saja di depan, buat tak. Inilah orang yang lebih awal dikenakan. Wa ni'azubillah. Doa-doakanlah. Sama-sama kita doakanlah. Diriwayatkan oleh Hanad Ibn Sari daripada Muhammad bin Fudail daripada Waqi', aku pernah bertanya kepada Mujahid tentang firman Allah Ta'ala ayat 100 surah Al-Mu'minun. Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maknanya wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Maksudnya ada ayat Allah pada surah Mukminun itu wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Maksudnya di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maknanya antara kita ni ada dinding. Sampailah kita dibangkit, barulah kita nampak syurga dan neraka. Jadi itulah alam barzah. Jadi alam barzah bermula nyawa keluar daripada jasad sampailah kita dibangkitkan dalam kubur, iaitu apabila dihitung sangka kala kali kedua. Tak habislah alam barzah. Apabila kita bangkit, bermulalah hari kebangkitan. Itulah dalam tajuk ini. Tapi seperti diingatkan, kita Islam apabila kita mati, kita mulakan kehidupan di alam barzah. Kita hidup seperti kita dunia, iaitu kita perlukan bekalan. Orang yang bijak ialah dia melakukan amalan yang tak putus-putus, seperti Allah sebut dalam Al-Quran, selalu sebut lahum ajrun ghairu mamnun, lahum ajrun ghairu mamnun, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan soleh dan dia memperoleh pahala yang tak putus-putus. Maksudnya apabila dia masuk alam barzah berapa puluh tahun, 50,000 tahun
Apabila dia masuk alam barzah, pahala di dunia ini tak putus. Tak putus-putus. Contohnya hari-hari datang ke masjid. Lalu amalan itu diperkirakan amalan yang tak putus. Allah kata amalan dia datang ke hari itu adalah itu amalan baginya yang tak putus-putus. Apabila dia masuk alam barzah, hari ini hari Jumaat pahala datang ke masjid, sehari pada masjid ialah 100. 100 dicatat. Bila? Sampai 50,000 tahun. 50,000 tahun dalam barzah itu dicatat hari-hari. Maknanya 50,000 tahun apabila dibangkitkan, adakah dia akan masuk neraka? Pada akal kita 50,000 itu banyaknya amalan solehnya. Sedangkan basic ya, sedangkan orang kata pokok di dunia 60 tahun aja, pokok di dunia 60 tahun. Tapi faedah kita nak kata faedah pula yang tersilap bunga pula, kita kata pahala yang tak putus itu tak ada. Pahala yang tak putus tu 50,000 tahun, 50,000 tahun hari-hari masuk. Jadi amalannya campur yang pokok, campur yang tak putus ni, adakah dia akan ke neraka pada akal kita? Dan dia pun diakui oleh Allah orang yang baik. Jadi diakui oleh Allah, dengan Allah pun meredainya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah alam barzah yang utamanya. Jadi Allah sebut ada pahala yang tak putus. Nabi pun sebut apabila mati 3 perkara tak putus-putus, tak putus. Sedekah jariah, ilmu yang manfaatkannya, dan anak soleh mendoakannya. Anak soleh. Jadi yang pertama tu banyaklah sedekah. Apabila kita bersedekah hari-hari, walaupun 10 sen satu hari, tapi sepanjang hidup, dah hari-hari, sepanjang hidup, selama 50 tahun, hari-hari bersedekah, tak kira RM1 ke RM2 ke, sebab amalan itu kita dah wajibkan bagi kita. Kalau tak sedekah, tak boleh, wajib sedekah. Tak kira lah siapa-siapa kita, orang yang berhak. Jadi itu pahala tak putus. Apabila dia mati nanti, sedekah pada hari Jumaat, pahalanya 100. Di sana pun 100. Hari-hari 50,000 tahun, bagaimana dia akan ke neraka? Dan kaya lain pun semuanya Allah redai. Inilah orang yang bijak. Khutbah Jumaat tadi tentang kematian. Disebut kematian. Paling bencana yang paling memudaratkan kita ialah orang yang lupa kepada kematian. Dan sebelum kita mengakhiri ini disebut pertama orang yang bijak. Disebut pertama orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan amal-amal soleh menyambut kematiannya, iaitu alam barzah dahulu. Khutbah tadi ya. Kalaulah khatib itu baca dengan lantang, mana ingatlah. Tapi itulah kata ilmu-ilmu yang disampaikan khutbah itu padat dan ringkas. Bermaknanya kalaulah kita hidup dah 40 tahun hidup, khutbah itu pun dah cukup memberi ilmu, nasihat-nasihat kepada kita. Dengarlah betul-betul. Dengarlah betul-betul khutbah itu ilmu pengetahuan yang ringkas. Tapi manusia ramai yang lalai. Termasuklah saya sendiri. Kadang-kadang pun letih, kadang-kadang hanyut di bawah arus. Di bawah arus hanyut. Sedar-sedar, dengar tak dengar, dengar tak dengar. Eloklah terjadi semikian apabila kita datang dengan khutbah. Nabi ada kisah, Nabi ada dikatakan sebelum khutbah Nabi tidur sebentar, Nabi makan sikit sebab mau fresh, mau segar. Itulah kata alam barzah. Beringat-ingatlah tentang alam barzah ini. Beringatlah. Alam ini memerlukan bekalan. Bekalan itu semasa hidup. Seperti kita sebut tadi ya, pokok 60 tahun. Dan manfaat selama 50,000 tahun. Insya-Allah kita akan ahli syurga, insya-Allah. Carilah keredaan Allah semasa hidup dan carilah bekalan seperti khutbah tadi. Khutbah tadi akhirnya Pak Khatib akan baca
wa bataghi fima atakallahu dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maknanya carilah surga itu dengan harta benda yang Allah kurniakan kepada kamu. Maknanya sedekahlah. Carilah ala akhirat. Carilah ala akhirat itu dengan harta yang Allah berikan kepada kamu. Maksudnya sedekahlah. Berbanjalah pada jalan Allah. Dan pada itu kamu belanja kepada Allah bersedekah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahaya kamu dunia. Kecapilah dunia itu juga. Janganlah semua sekali untuk akhirat. Akhirat, kecaklah dunia itu. Buatlah baik sebagaimana Allah baik kepada kamu. Itu penutup khutbah tadi. Maknanya berkait, sebab tajuk pun tajuk kematian, bermaknanya berkait dengan tajuk ini, itu alam barzakh. Itulah alam barzakh. Kita pindah kepada tajuk yang kedua pada malam ini. Tajuknya ialah tiupan sangkakala yang kedua kali dan penjelasan mengenai sangkakala. Tajuk ni panjang. Kita teruskan sedapat mungkin, dan kita akan sambung pada masa hadapan. Tiupan sangkakala yang kedua kali dan penjelasan mengenai sangkakala. Tajuknya ialah tiupan sangkakala yang kedua, dan sangkakala itu bagaimana bentuk dan sifatnya. Bab ini membahas tentang tata kebangkitan kembali, sebab dia bahaskan sangkakala kedua. Apabila disebut sangkakala kedua ialah tidak lain itu hari kebangkitan. Apabila ditiup sangkakala kali kedua, kita semua ini dibangkit. Dan orang pertama bangkit itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dah bangkit, dan nabi-nabi ini bangkit dengan pakaian. Adalah yang Allah sediakan. Yang lain itu semuanya bertelanjang semua, tidak ada pakaian. Aisyah tanya Nabi, kau tu maknanya orang ni saling lihat-melihat. Nabi jawab, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Nabi kata pada hari itu tak ada tu semua. Tak sempat pun nak lihat aku ni lihat kamu. Kerana masing-masing sibuk sehinggalah lupa segala-galanya. Seperti kita baru dilahirkan. Kita tengok ke kita ni tak ada pakaian, tak tahu apa benda kita. Bila dibangkitkan kita ini seperti kebingungan, tak tahu ada pakaian ke tak ada pakaian. Kita pun tak terasa ada pakaian ke tak ada pakaian. Kita pun tak terasa, sebab kita mula bangkit seperti yang baru dilahirkan, mula bangkit. Tapi nabi-nabi ada. Kalau ikut Imam Ghazali, Abu Hamid Ghazali, orang yang mulia dimuliakan, adalah pakaian untuknya. Dimulia. Maknanya Nabi kata semuanya bertelanjang. Imam Ghazali kata ada juga yang berpakaian. Kerana pada hari itu ada yang muka putih, ada muka hitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswadat wujuhum akafartum wa amal ladzina mjaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Pada masa itu ada orang dibangkit muka hitam, ada orang muka putih. Muka putih itu kita semualah Islam. Cahaya pula berlainan. Katakan Pak Bilal bila dibangkit dia lakukan azan. Ada orang muka putih, muka Pak Bilal mukanya putih sangat, jadi bercahaya pula, melebihi yang lain. Ada orang cahaya putihnya malap, tapi tak apalah, malap pun itu pun dah kira ahli syurga. Ada yang lain terang seperti matahari. Itu kata alam kebangkitan. Itulah yang dibahas di sini, tentang pertama kali hidup di antara seluruh makhluk, dan tentang keadaan bagaimana mereka keluar daripada kubur. Jadi ini bahas bagaimana sangkakala, bagaimana siapakah pertama keluar daripada kubur, dan bagaimana kita keluar daripada kubur, dan tentang firman Allah Ta'ala dan surah Asy-Syiqaq, idza sama'un syaqqat wa azinat rabbiha waqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat rabbiha waqat. Maksudnya dan memuntahkan apa yang di dalamnya dan menjadilah kosong. Jadi bumi ini memuntahkan semua apa yang dalamnya dan jadilah kosong. Itulah perbahasan tajuk ini. Dan juga Allah berfirman,
Yauma yunfakhu fi sur alimul ghaibi wasyahadah. Di waktu sangkakala ditiup, dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itu tentang sangkakala. Dan ayat lagi yang lain lagi, apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada bagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Apabila ditiup sangkakala, kalau semuanya bangkit, tidak ada yaumala yughni maulan an manan sya'nu innal fasli yauma miqatum ajma'in yauma la yughni maulan an maula syai'an wa lahum yansuruna illa man rahimallah innahu huwar rahimur innahu wal azizur rahim. Maksudnya ketika itu tidak ada seseorang boleh tolong yang lain. Yang boleh tolong ialah amalannya sahaja. Dan selepas itu barulah ada syafaat-syafaat. Bukan tak ada orang tolong dan tolong lain, tapi ketika dibangkitkan itu tidak ada syafaat lagi. Semuanya dalam keadaan kebingungan dan masing-masing tak tahu nak ke mana. Lalu dipimpin oleh malaikat. Orang Islam berasal ada pimpin. Dan ketika itu tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Dan bila kita akan berpakaian, tak dinyatakan, tapi kalau lihat pada perkara ini, kita akan berpakaian nanti di padang mahsyar. Ketika dibangkit kosong, tak ada pakaian, mungkin berpakaian di padang mahsyar. Sebab di padang mahsyar, hadis ada menerangkan orang yang mulia, orang yang hina, iaitu ada 7 golongan. Di padang mahsyar nanti ada 7 golongan yang mereka ini satu-satunya, golongan 7 inilah yang akan duduk di bawah bayang, yang tidak ada bayang lain lagi pada hari itu. Ada 7 golongan. Takkanlah mereka ini tak berpakaian. Bermaknanya disebut imam adil. Rajulun, imam adil, orang yang beribadat kepada Allah daripada muda sampailah ke akhir hayatnya. Orang yang bersedekah, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Orang yang berzikir mengalir air mata. Orang yang diajak berzina, dia jawab, aku takut kepada Allah. Orang yang berkasih, 2 lelaki berkasih sayang kepada Allah, berpisah kerana Allah dan berpisah kerana bertemu dan berpisah kerana Allah. Hadis sebut lillah. Sebab ada hari ini ada juga orang berkasih sayang, 2 lelaki tapi fi syaitan. Itu fi syaitan kerana gay. Nabi sebut fillah. Jadi itu reda. Syaitan tu laknat. Jadi hadis Nabi tepat fillah, 2 orang lelaki. Sebab apa yang disebut itu, sebab memang ada orang ni berkasih sayang antara lelaki tapi fi syaitan. Bermaknanya ada, jadi 7 golongan ini di bawah bayang aras, dan ketika itu ada pakaian. Dan ketika itu berpakaian. Bermakna kita bangkit memang tak ada pakaian. Kalau mengikut Imam Ghazali, tengoklah siapa kamu. Tengoklah siapa kamu di sisi Allah. Darjat tinggi, apabila dibangkit, dia masing-masing duduk di kubur masing-masing. Ada Nabi berpakaian. Imam Ghazali kata ada orang yang berpakaian, iaitu orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maknanya ada juga siapa, mungkin kita, manalah kita tahu. Kalau Allah nak bagi, Allah tak bagi kepada siapa saja. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Itu surah An-Naba. Iaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu semua datang berkelompok-kelompok. Maknanya apabila ditiup sangkakala kali kedua, tamatlah alam barzakh, kerana kita dibangkitkan. Allah juga menyebut sangkakala dengan nakur. Faiza nuqira fin nakur. Nakur itu ada yang mengatakan bahasa Hebrew, iaitu bahasa Nasrani atau bahasa Jew, bahasa Yahudi. Disebut juga dengan nakur. Faiza nuqira fin nakur. Apabila ditiup sangkakala. Jadi sangkakala itu disebut sebagai sur dan juga nakur dalam Al-Quran. Para ulama tafsir, tiupan sangkakala pertama akan membuat semuanya mati. Allah berfirman menceritakan orang kafir Quraisy dalam surah Yasin,
Mereka tidak menunggu. Fala yanzuruna illa fala yan wa ma yanzuruna sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Jadi orang kafir tidak menunggu. Maksudnya mereka tidak menunggu orang kafir terakhir memeluk agama. Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tak tunggu orang kafir, ya. Orang kafir yang memeluk agama Abu Jahal dan kawannya. Melainkan satu tindakan yang akan membinasakan mereka. Yakni tiupan sangkakala pertama menyebabkan semuanya binasa. Ketika mereka sedang bertengkar, mereka bertengkar demi kepentingan masing-masing. Allah berfirman, kiamat tidak akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Maknanya kiamat itu akan datang, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Nah, itu adalah illa baghtatan, illa baghtah. Allah sebut fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tihum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Allah ingatkan orang kafir, orang kiamat itu akan datang secara baghtah. Bagaimana mereka orang kafir ketika itu sebab kiamat dah tak sempat mereka nak taubat. Tak sempat juga mereka taubat. Sebab apabila dah tiup sangkakala kali pertama, habislah, tak ada lah. Tak sempat juga bagaimana orang kafir ini mati dari kekafiran. Maknanya semuanya akan ke neraka. Mereka tidak berkuasa berbuat apa-apa dari huru-hara yang mereka hadapi, dan tidak ada sesaan atas mereka melainkan satu tindakan satu saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamidun. Itu surah Yasin, ya. Maknanya tidak ada sesaan melainkan satu tindakan semuanya mereka mati. Itu tentang tiupan kali pertama. Walau bagaimanapun membicarakan tiupan kali kedua, jadi perkara ini tak boleh lari daripada tiupan sangkakala kali pertama. Jadi dibawa juga tiupan kali pertama. Ditiup sangkakala, maka tiba mereka keluar dengan segala dari kuburnya. Wa idza nufiqa fis suri fa izahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ini sangkakala kedua. Apabila itu sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan dari kubur menuju kepada Allah SWT. Jadi masuk tiupan terakhir itu, itulah tiupan kali kedua. Kerana ayat itu menunjukkan mereka keluar menuju ke tempat masing-masing. Jadi tiupan kali pertama, tiupan dalam Al-Quran, kalaulah mati semua, itu tiupan kali pertama. Kalaulah tiupan itu disebut semuanya berkumpul, itu adalah tiupan kali kedua. Jadi kita tangguh dulu di sini. Kita akan sambung lagi bab tiupan ini dan sangkakala ini pada masa hadapan. Yang baik itu adalah hidayah Allah. Yang buruk ini daripada saya sendiri yang kerdik ini. Semua maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan kita tangguh sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.